Assalamualaikum dan salam hormat. Bersilih tahun cabaran demi cabaran terus didepani umat Islam di negara ini. Dari isu LGBT, bercakap tentang hala tuju institusi tahfiz dan juga obsesi di media sosial yang boleh merenggut kesucian agama Islam. Ini semua akan sama-sama kita kupas malam ini menerusi inklusif. Saya Wan Syahrina Wan Abdul Rahman dan bersama-sama saya berbesar hati. Terima kasih YB kerana hadir malam ini. YB Senator Tuan Haji Idris Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk hal ehwal agama. Terima kasih sekali lagi. Baik, YB, secara retrospektifnya, mungkin kalau boleh saya mulakan dengan menyusuri perjalanan YB terlebih dahulu sebagai seorang pendakwah. Ya, mungkin didahului dengan jawatan sebagai ahli akademik terlebih dahulu, kemudian pendakwah, kemudiannya sebagai ahli politik pembangkang dan kini Menteri Kerajaan Persekutuan. Apa perbezaan cabaran perjuangan YB sendiri? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wan Syahrina dan terima kasih kepada semua penonton yang telah sudi untuk menjadi pendengar yang baik. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian. Ya, saya memang berada dalam beberapa keadaan yang pernah menjadi sebagai seorang pensyarah, sebagai ahli akademik pada tahun 1988 hingga 1997. Waktu itu saya meletak jawatan dalam ketika umur 37 tahun dengan notis 24 jam untuk berhenti, dan saya bayar sebulan gaji tu. Sebulan gaji untuk saya terus aktif di dalam politik ketika itu. Dan apabila tahun 2013 saya diamanahkan untuk menjadi ahli parlimen di Bukit Kantang, dan sehinggalah pada tahun 2018 saya bertanding, tapi saya kalah. Kemudian saya telah pun dipilih sebagai senator dan kemudiannya pula dilantik sebagai menteri di Jabatan Perdana Menteri bahagian hal ehwal agama. So, tentulah keadaan-keadaan dia berbeza, suasana begitu. Kita dibangkang. Saya kalau naik pentas politik ni sejak umur 20 tahun lagi. Di umur 20 tahun lagi waktu duduk universiti kita sudah pun berpolitik. Dan kalau minat dalam politik saya ni sejak umur 14 tahun. Ketika berlaku krisis politik di Kelantan tahun 1977. Waktu tu saya sudah membaca Surat Khabar Watan, Surat Khabar Bumi ketika itu baca, dan benda tu menjadi darah daging politik pada saya lah. Dan walau bagaimanapun apabila sekarang ni saya telah pun berada di dalam kerajaan, diamanahkan sebagai satu pos yang dianggap penting, iaitu pos berkenaan menteri di bahagian hal ehwal agama. Maka dalam konteks apabila kita bercakap tentang hal seperti begini, ketika saya mula untuk duduk sebagai menjawat jawatan secara resmi pada 1 September 2021, saya masuk pejabat secara resminya, maka saya telah menggagaskan tentang 5 perkara, inisiatif. Satunya ialah inisiatif berkenaan dengan pemantapan jasmani, mental, jasmani, rohani. Yang kedua berkenaan dengan pendidikan Islam. Yang ketiga berkenaan dengan kekeluargaan. Yang keempat berkenaan dengan institusi masjid. Yang kelimanya berkenaan dengan pemantapan sosio-ekonomi ummah. Jadi sendak supaya benda itu ialah benda yang dapat direalisasikan. Kerana inilah merupakan cita-cita saya. Waktu saya baik saya menjadi ahli akademik, waktu saya menjadi student union, waktu saya pernah menjadi ahli pembangkang, dan sekarang saya sudah menjadi sebahagian daripada kerajaan. Saya harapkan benda-benda itu dapat saya laksanakan. Mungkin saya tidak boleh laksanakan dengan sepenuhnya, tapi saya mesti bermula untuk permulaan ke arah kepada lebih baik, dan mungkin akan disambung pula oleh generasi yang akan datang bagi melengkapkan apa yang kita lakukan. Yang penting ialah kita mesti atas prinsip kita mesti berpusing di atas dasar Islam. Kerana Islam, Nabi ajar kepada kita, ala anna rahal islami dairah faduru ma'al Islam. Hendaklah kamu ingat roda putaran Islam itu berpusing. Maka hendaklah kamu berpusing bersama Islam. Jadi di mana sahaja kamu berada, kita berpusing. InsyaAllah waktu kita pembangkang pun kita berpegang dengan Islam. Waktu kita berdalam kerajaan pun kita mesti berpegang prinsip kita ialah dengan Islam. Kita yakin Islam ini mengangkat kita. Martabatkan kita. Kerana kita yakin Islam itu ialah Islam sesuai
untuk semua masa dan semua keadaan. Okey, baik. Maksudnya dari 1 September 2021 hingga ke saat ini lebih kurang 4-5 bulan YB menjawat jawatan ini. Dan ini sangat menarik juga kerana jawatan sebagai Menteri Hal Ehwal Agama pada saat ujian dari segi obsesi di media sosial yang sangat-sangat rencam. Ini mungkin perkara yang akan menjadikan kedudukan YB dan pengalaman YB berbeza daripada menteri-menteri agama kita sebelum ini. Jadi bagaimana usaha YB untuk memastikan agar syiar Islam ini tidak dimangsakan oleh kerakusan internet? Okey. Sebab tu saya ni kebetulan pegang post yang agak panas. Ya. Semua perkara berlaku atas dunia di Malaysia ni saya akan kena. Walaupun kadang-kadang itu bukan hak saya. Tapi itu biasa, lumrah lah. Kadang apa benda berlaku pun seolah-olah macam Menteri Agama ni merintah 7 petala langit, 7 petala bumi. Itu keadaan dia. Saya dihentam kiri kanan, tapi so far alhamdulillah saya boleh bertahan lagi. Apabila kita jadi pemimpin, saya punya prinsip dia sejuk di kepala, membara di dada. Kita way forward. Kita tidak peduli apa orang nak kata. Yang penting ialah kita punya sikap kita, pendirian kita ialah pendirian yang jelas untuk kita memegang jawatan ini. Bukan satu jawatan yang tashrifun, yang mulia, tapi satu taklifun, satu tanggungjawab yang mesti kita kena laksanakan. Alhamdulillah, kalaan walaupun serang kiri kanan sebahagian pun, saya terus berjalan dengan tim saya. Dan saya pun tak bercuti pun. Saya suruh anak-anak buah saya cuti. Tak apalah buat cuti. Saya tak bercuti. Pada saya bekerja itu adalah merupakan cuti saya. Kalau saya tak kerja tu dianggap letih. Dan bila saya bekerja, saya rasa bertenaga. Saya punya sikap saya ialah apabila orang beri imbuhan gaji pada kita, kita kena bertanggungjawab. Sama waktu saya jadi ahli parlimen dulu, ahli parlimen pembangkang. Saya boleh survive sebagainya kerana kepada kita adalah untuk khidmat itu. Orang hantar melalui media sosial biasalah. Zaman hari ini kadang-kadang fake account pun. Kita tahu, kita kenal. Hak orang buat tu pun kita kenal. Siapa mereka tu, mereka pun tak berani menzahirkan siapa mereka. Mereka fake account. Jadi kalau kita peduli dengan mereka sangat, itu kita anggap macam kemucut sajalah. Macam kalau kita berjalan ni, kemucut ni kalau kita nak berhenti, sampai bila kita tak sampai. Kita, masa mengejar kita. Dan kita juga nak bertemu kepada kematian. Nanti tanggungjawab kita tak selesai. Dua asyik-asyik layan mereka, sedangkan rakyat kita menderita. Kita kena fikir, saya beritahu kepada agensi-agensi saya supaya kita tak nak bekerja hanyalah kita duduk dalam bilik. Kita mesti turun ke medan. Kita mesti mencari orang susah. Bukan orang susah mencari kita. Kalau kita tahu kalau orang susah boleh cari kita susah, nanti mereka tinggal kerja dia, kaih pagi makan pagi. Sedangkan kita ada gaji, kita ada elang. Kita yang mesti cari mereka. Ini prinsip yang selalu saya tanamkan. Dan saya sendiri pun, masa saya jadi ahli parlimen, saya tak suka sangat duduk jabat. Saya akan pergi cari orang susah di kampung, bagi beras, bagi gula, bagi sebagainya. Kerana itu kalau kita pedulikan media sosial, maka kita tak akan buat kerja yang sepatutnya kita bekerja. Anggaplah itu sebagai kemucut saja. Di pertengah jalan, kalau mereka fitnah pada kita, kita bertemu di mahkamah akhirat nanti. Yang sekadar tinggal di kaki dan tidak pergi ke mana-mana. Okey. Dengan layan dia. Sebab tu kita sejuk di kepala, membara di dada. Okey. Baik. Satu lagi mungkin perkara yang harus kita sentuh kali ini ialah berkenaan dengan institusi tahfiz di negara kita. Kerana ketika kesedaran terhadap penerapan nilai Islam semakin memuncak dalam kalangan masyarakat, antara perkara yang mereka rasakan lebih mudah ialah menghantar contohnya anak-anak mereka ke ma'had-ma'had tahfiz. Tapi institusi ini yang kita harapkan menjadi tempat kepada pembentukan sasiah ummah yang holistik ini tidak terkecuali daripada isu-isu dan kontroversi tersendiri tentang isu gangguan seksual, isu buli, isu masalah pengoperasian haram dan sebagainya. Apa pula stand YB untuk memperkasa institusi tahfiz? Okey, sebab tu alhamdulillah pada tahun ini kita tengok bajet yang diberikan kepada untuk membantu mereka ini sebanyak 140 juta kepada tahfiz, pondok dan sekolah-sekolah yang berdaftar lah. 140 juta. Tahun lepas 100 juta saja. Tahun ni kita tingkat sampai 140 juta. Itu nak menunjukkan satu usaha untuk kita nak supaya dibela. Kerana mereka itu pada kita ialah mereka adalah merupakan satu sumbangan mereka kepada untuk melengkapkan pendidikan di negara kita dalam soal pendemokrasian
pendidikan ini kita biarkan mereka buka begitu, tapi cumanya biarlah mereka mengikut peraturan-peraturan yang ditentukan, dan kalau boleh mereka tu daftar, ini yang ada. Dan kita dalam konteks seperti begini, kita telah pun mengadakan satu dasar yang disebut sebagai dasar tahfiz negara, yang berbentuk ada satu tahfiz sains, tahfiz dini, tahfiz turas, tahfiz TVET, yang kita telah pun ada di segi dasar-dasar yang kita buat untuk kita nak melihat mereka itu bukan saja terhenti sakat tahfiz saja, kalau boleh mereka itu juga sesuai untuk berada di persada dunia, untuk bersaing bersama-sama di dalam dunia langit terbuka, untuk mereka juga boleh menyumbangkan kepada perkembangan pendidikan di negara kita pada hari ini. Mungkin ada kes-kes yang sebut tadi macam kes gangguan seksual tu, mungkin ada kes-kes yang terpinggir saja. Tapi tak sepatutnya berlaku begitulah. Kerana satu institusi yang mulia. Jadi biasalah apabila orang baik ni bila buat jahat, orang akan nampak. Tapi kalau institusi yang ataupun orang jahat, dia buat baik, orang terkejut. Pasal apa dia jadi baik. Tapi orang baik pula macam tahfiz ni bila berlaku macam tu, menyebabkan akan jadikan satu benda yang berita yang hebat sebagainya, tak sepatutnya benda itu berlaku. Kita pinggir begitu, tidaklah boleh kita menghukumkan kepada semua tempat. Sedangkan banyak majoritinya adalah merupakan tempat pendidikan, tempat yang baik untuk melahirkan insan, manusia yang baik di atas dunia ini, khususnya di negara kita. Okey, membawa kita kepada isu LGBT yang setiap kalinya pun saya kira dalam tempoh 20-30 tahun ini memang menjadi kebimbangan, terutamanya kepada ibu bapa yang melihat anak-anak mereka membesar, dan para pemerhati biasa juga ingin melihat sejauh mana kita mampu pergi dalam menangani isu LGBT di Malaysia. YB. Kita tidak pernah mengiktiraf LGBT. Kerana itu ialah bertentangan dengan agama dan juga norma budaya masyarakat di negara kita. Tapi kalau dah ada mereka itu telah terlibat, kita mesti berusaha untuk mereka itu dikembalikan ke jalan agama dan fitrah asal mereka. Kerana kita sayang pada mereka. Kerana mereka itu mungkin saudara kita, mungkin orang kampung kita, mungkin jiran kita, yang perlu untuk kita nak selamatkan mereka. Maka dengan sebab itu pendekatan yang kita buat sendiri, bermula daripada tahun 2011 lagi hinggalah September 2021, seramai 1,733 orang yang telah pun menyertai program kita yang disebut sebagai program Mukhayyam, yang mereka hadir selama 3 hari 2 malam. Di sana kita bimbing mereka, kita beri motivasi pada mereka. Dan saya pun kebetulan sepatutnya program itu saya hadir dengan bentuk fizikal di UIA Kuantan, yang dibuat kerana 27 November 2021 sepatutnya saya hadir, tapi saya hanyalah melalui pertalian. Cakap dengan mereka sebagainya, yang dihadiri waktu itu sekitar 190 orang yang hadir. Dan pada saya ialah saya memberikan motivasi kepada mereka. Kena ingat, mungkin dosa mereka lebih sedikit daripada saya. Kan saya sudah tua. Mereka mungkin muda lagi. Kalau 20 tahun, 25 tahun, kalau buat dosa pun sedikit je berbanding dengan saya. Sebab tu mereka ke arah untuk kembali kepada fitrah itu agak lebih mudah. Lebih mudah. Dan kita bimbing mereka, beri kesedaran kepada mereka, dan malahan kita juga ada program follow up, program pertemuan kuliah dengan mereka, program usrah dengan mereka, dan juga kita minta supaya mereka juga dibimbing melalui moda-moda teroka untuk mereka nak membina hidup baru pada mereka. LGBT, kita untuk nak ajak mereka itu kembali kepada agama. Mungkin selama ni mereka silap faham, ataupun mungkin terikut-ikut dengan kawan, ataupun dengan persekitaran, dengan medsos sebagainya. Tapi alhamdulillah, kerana kita kena pegang dengan konsep yang Nabi sebut, at-taibu 'ani zambi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat ini seolah-olah macam dia tidak ada dosa. Kalau dia bertaubat, mungkin dia lebih baik daripada saya. Kerana dia bermula dengan buku baru,
saya sudah buku lama. Ini yang perlu kita berikan semangat motivasi kepada orang tadi. Baik, menyentuh tentang ini membawa juga kita kepada persoalan berkenaan dengan perbezaan dan betapa kita semua tidak sama dalam banyak perkara. Jadi atas semangat perpaduan dan juga kebersamaan merentas kepercayaan demi kesejahteraan, demi untuk kita hidup bersama-sama ini, yang berbanding pula dengan tradisionalisme dalam amalan Islam di negara ini, di mana YB rasa umat Islam Malaysia patut memposisikan diri mereka? Okey. Yang penting kita mesti ada apa asas sekalipun, terutama dari kalangan kita ni mesti ada ilmu. Sebab itulah signifikannya Allah Ta'ala. Dia turunnya ayat yang pertama surah Al-Alaq. Iqra. Bacakanlah. Maksud dia ialah kita kajilah, kita buat kajian. Itu maksud dia. Maka dalam sebab itu dalam kita menangani bab seperti begini ialah mesti bertitik tolak daripada soal ilmu. Kes yang berjadi kadang-kadangnya apabila dia school of thought dia, dia belajar macam-macam ni, maka dia nak bawa ni, nak impose kepada orang lain. Maka menyebabkan berlakunya pertelagahan, pergaduhan sama kita. Sebab itulah saya selalu ingatkan kepada terutama dari kalangan da'i, dari kalangan ustaz-ustaz yang mengajar. Kita mengajar orang layman, orang-orang public di surau masjid. Tak boleh sama macam kita mengajar universiti. Universiti kita mengajar sampai 5 mazhab pun ada kita mengajar. Jangan benda itu kita bawa dalam masyarakat, menyebabkan masyarakat ni keliru. Pada saya, bukan masyarakat itu yang tak cerdik. Yang tak cerdiknya ialah orang yang menyampaikan. Akhirnya menimbulkan pertelagahan, benda-benda yang tak sepatutnya benda itu berlaku, polemik dalam masyarakat berlaku lantaran daripada sikap kita sendiri yang buat demikian rupa. Jadi saya juga nak tegaskan juga dalam konteks gini, saya di dalam untuk tahun ini saya menegaskan dengan 3K. Iaitu pertamanya ketinggian untuk mengangkat martabat Islam, Syiah dan Syariat sendiri. Saya. Yang kedua ialah kepantasan. Saya nak supaya agensi saya responsif yang cepat. Yang ketiganya kebolehan. Saya minta supaya agensi kita ni menunjukkan kebolehan dalam menyelesaikan masalahan. Yang keempatnya ketulusan, kita terus integriti. Dan yang kelimanya keprihatinan, kebajikan perlu kita buat. Yang keenamnya ialah keberkesanan, outcome dia ialah untuk kepentingan kepada rakyat, terutama rakyat yang susah itu sendiri. Baik, terima kasih kita ucapkan YB Senator Tuan Haji Idris Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk Hal Ehwal Agama, kerana bersama-sama kami menerusi Inklusif malam ini. Terima kasih juga untuk anda yang setia menonton siaran TV1. Jumpa lagi menerusi Inklusif pada lain masa. Selamat malam.